Selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya Rickson, The Twin TV, penganalisis politik dan dasar awam. Hari ini kita buat satu ulasan yang cukup hebat, yaitu ulasan secara profesional akar umbi PKR dan penolakan terhadap budaya kartel. Ya, satu topik yang cukup panas tapi cukup penting, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini satu yang sangat-sangat jelas menandakan sesuatu sedang berlaku di pentas politik Malaysia. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan satu produk daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd, satu syarikat imun sistem badan, satu syarikat penyelidikan saintis yang telah berjaya menemui transfer factor molekul imun yang boleh meningkatkan sehingga 437% kekuatan tubuh badan. Bagi anda yang sedang dalam masalah kesihatan seperti kencing manis, buah pinggang, penyakit tiga serangkai, kanser, GERD, buasir, gastrik, gout, diabetes, kolesterol, apa sajalah penyakit yang disebabkan oleh imun badan yang sudah rosak, semuanya boleh sembuh dengan imun badan kita yang kuat. Apabila imun badan kita kuat, badan kita boleh melawan penyakit. Kerana yang menyembuhkan itu badan kita, bukanlah apa-apa pun di dalam dunia ini. Nah, yang menyembuhkan imun badan kita dengan izin daripada Tuhan. Bagi anda yang serius mau sembuh, tekan nombor ini, telefon atau WhatsApp. Jangan SMS. Okey? Baik. Kenyataan YB Hasan Karim bahawa akar umbi PKR sekarang sedang bangkit menolak budaya elit dan kartel. Budaya elit dan kartel dalam pemilihan parti bukanlah satu retorik biasa. Ia adalah satu indikasi penting bahawa politik dalaman PKR sedang mengalami peralihan fasa daripada politik hierarki dan kabel kepada politik partisipasi akar umbi yang lebih autentik. Bagi sebuah parti yang lahir daripada satu gelombang reformasi yang luar biasa pada tahun 1998, secara ironinya terbesar bagi PKR ialah bagaimana parti ini sendiri mula dilihat oleh sesetengah pihak sebagai mengidap penyakit yang pernah diperangi, iaitu politik kabel, klik dalaman dan elitisme politik. Ini satu masalah virus politik yang teruk. Kemerosotan naratif renovasi dalam realiti struktural sejak bergabung dalam kerajaan pusat pasca PRU15, PKR telah mengalami proses institusionalisasi yang agresif. Ahli-ahli parti yang dulu merupakan aktivis kini sudah pun menjawat penjawat awak, pembuat dasar, eksekutif GLC. Walaupun ini perkembangan semula jadi dalam mana-mana demokrasi, bahayanya ialah apabila kuasa mula tertumpu kepada kelompok tertentu yang membina akses kepada sumber-sumber termasuk pelantikan, termasuk projek dan pengaruh. Inilah yang disebut sebagai kartel. Inilah yang disebut sebagai apa tuan-tuan dan puan? Yang kita sebut sebagai kartel. Ini yang bahaya. Inilah kartel politik, satu sistem informal tapi sangat efektif dalam mengekalkan kawalan ke atas sumber
kuasa dan parti dalam negara. Akar umbi sebagai ejen untuk korektif. Apa yang berlaku dalam pemilihan PKR 2025 seperti yang disebut oleh Hasan Karim menunjukkan bahawa akar umbi sebenarnya masih mampu menjadi ejen korektif memperbetulkan, masih mampu menjadi ejen korektif dalam sistem politik parti. Kemenangan calon-calon bukan elit yang tidak tergolong dalam mana-mana kem kuasa adalah mesej jelas bahawa akar umbi boleh menolak naratif bahawa hanya orang berkebel boleh memimpin. Ini adalah satu perkembangan yang wajar diberikan perhatian oleh semua parti politik, bukan hanya PKR. Kerana ia menunjukkan nombor satu, sebenarnya rakyat termasuk ahli parti semakin menolak politik kekiraan atau klik politik. Nombor dua, keterhubungan politik ekonomi semakin diperhatikan dan dikritik. Nombor tiga, legitimasi kepimpinan tidak lagi datang daripada hubungan dalaman, tetapi melalui kredibiliti dan kerja di lapangan. Tuan-tuan dan puan-puan, implikasi untuk politik nasional pula ialah penolakan budaya kartel dalam PKR memberi beberapa isyarat penting. Yang pertama, ia membuka ruang kepada kemunculan pemimpin generasi baru yang tidak dibebani dengan sejarah konflik fraksi. Ya, ini sangat penting untuk difahami. Yang kedua, ia menandakan permintaan dalaman parti untuk pembaharuan struktur, bukan sekadar retorik semata-mata. Dan yang ketiga ialah ia menjadi model kepada parti-parti lain, model untuk parti-parti lain untuk berani membiarkan akar umbi membuat pilihan tanpa campur tangan pintu belakang. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, cabaran seterusnya adalah konsistensi. Namun begitu, satu kejayaan dalam pemilihan parti tidak semestinya menjamin pembaruan sistematik. Sejarah Malaysia membuktikan bahawa reformasi dalaman sering terhenti apabila pemimpin baru turut terperangkap dalam satu sistem yang sedia ada. Tanpa perubahan kepada struktur pembiayaan parti, pemusatan kuasa dan budaya pelantikan berdasarkan kesetiaan, usaha menolak kartel akan terus menjadi reaksi sementara dan bukanlah reformasi yang berakar. Jika benar PKR benar-benar mau menjadi suara reformasi seperti yang digagaskan sejak awal, ia perlu menunjukkan bahawa politik dalaman parti juga tunduk kepada prinsip keadilan, ketelusan dan meritokrasi. Penolakan akar umbi terhadap budaya elit bukan hanya episod kecil. Ia adalah peluang untuk PKR membuktikan bahawa reformasi bukan hanya slogan kempen, tetapi juga amalan dalaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Kita jumpa lagi, bye-bye.